itulah dia yang kita share tadi. Yes, itulah dia. Okay, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita sudah berkuliah siri 1 untuk hari ini. Kita dah mulakan malam kita dengan qiyamul lail, solat tasbih. Kita mulakan dengan ada sikit tragedi tadi, tapi juga ilmu bagi kita supaya sentiasa kita berhati-hati. Ibu kita ni daripada kemarin lagi macam dah tak berapa nak ni. Alah Jah, cik ni ada sakit jantung, cik ni darah tinggi, cik ni tak sihat. Macam mana cik nak naik tangga ni? Jadi Jaja pun kata memang mana-mana pun cik nak duduk yang bahagian atas, tak ada tangga. Tapi nanti bila nak turun makan, tetap ada tangga sikit. Kalau cik nak duduk di bahagian bawah, itulah dia dikasih duduk tangga sikit insya-Allah. Tapi Alhamdulillah dia boleh positifkan minda dia. Tak apa kalau macam ni cik boleh sambil exercise. Tapi makna sahabat-sahabat muslimat dalam hidup ni apa jua. Apa jua dalam hidup ni kita set dulu minda kita. Jatuh, kita boleh bangkit kan? Tapi ada kaedah dia. Jangan sampai orang paksa kita. Sendiri kena kuat, sendiri kena ingat. Kan apa pun masalah yang Allah ajarkan kita melalui jatuh, sebenarnya Allah sedang mengajar kita untuk bangkit. Orang boleh mengusahakan macam-macam sampai kami dah putus harap dah tadi, last kali ni kena telefon ambulans. Contoh kan? Tapi Alhamdulillah usaha terakhir tadi tetap dapat. Walaupun tuan badan rasa macam cik tak boleh ni, cik tak boleh. Cik insya-Allah boleh. Cik kena positif, cik kena kuat insya-Allah. Kan kakak dia dah nak telefon anak ke? Alhamdulillah cik kata tak payah dulu telefon anak, insya-Allah okey. Jadi tenang, kita buat keputusan yang membantu tenang, yang sakit tenang. Okay, dan Alhamdulillah beliau pun buat keputusan untuk tak nak menyusahkan siapa-siapa. Anak dia pun offer nak ambil. Jadi kejap lagi terus pergi jumpa doktor insya-Allah. Kita doakan yang baik-baik sama-sama. Beginilah kan kat mana-mana apa pun kita kena sentiasa siap sedia. Apatah lagi musafir yang pendek macam ni. Kalau musafir yang panjang, lagilah muslimat dirahmati Allah. Kan kalau kita kata, Ustazah kenapa saya diuji macam ni? Semalam ada seorang sahabat kita nak datang, dah tayar pancit tengah jalan pula. Nasib baik ada anak yang sudi nak hantar. So apa pun dalam kehidupan kita, ujian apa pun kita selalu sebut, nasib baiklah Ustazah. Nasib baiklah. Siapa yang hantarkan baiknya nasib tu? Allah. Jadi macam mana kita rasa macam dah putus asa sangat, tempuh je dulu. Nanti kita akan bertemu, nasib baiklah Ustazah. Sebenarnya itulah hasil daripada redha. Okay, muslimat dirahmati Allah. Bayangkan kalau tadi saya ikut je jenis-jenis orang yang, Ustazah ni patah ni kok rasa macam teruk. Saya datang pun, ni memang patah ni rasa cik. Memang kalau tak dapat pertolongan ni, mati terus ni rasanya cik. Apa minda orang tu muslimat? Bohong saya tak risau. Situasi tadi tu bohong saya tak risau. Bohong Helmi sebagai yang jaga tempat ni tak risau. Tapi kita kena bijak mengawal. Kalau kita pun datang kat dia, rasa tak boleh ni, hari tu ada jiran saya jatuh macam ni lah. Tak lama lepas tu innalillah dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam tu kita kan muslimat. Sebab tu hati-hati dalam bicara. Percakapan kita tu boleh mengubah situasi. Boleh mengubah cara orang berfikir. Jadi tenang-tenang dulu. Yang paling tak sangka tadi, kita punya bionic woman tu. Tiba-tiba dia datang, tak apa macam ni, saya angkat. Amboi tak sedar, lutut semua dah bukan yang asli. Kan? Terus saya masuk dekat dalam grup tadi. Saya kata siapa yang ada pencen misi ke doktor, mesti dia pada teknik cara nak mengangkat kan. Tiba bionic woman pula datang. Nasib baik yang ditolong tu tak tertombang sekali. Yang menolong tu tak tertombang sekali. Sebab tu kita kena bijak. Okay? Dah tua-tua ni muslimat, kenapa Allah ajar kita dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita nak anak kita baik, suami kita baik, tapi kita tak buat baik pun. Sedangkan Allah suruh kita buat baik supaya terhindar dari neraka, insya-Allah nanti yang lain akan mengikut kita. Tapi kalau kita suruh orang je buat baik, macam kita dah confirm syurga dah. Akhirnya diri sendirimu tak jaga ke neraka, orang lain selamat dari neraka tapi kamu yang dihumban dalam neraka. Nampak tak? So kena start dengan diri kita sendiri apa-apa pun. Kalau naik kapal terbang lah pun, pramugari tu kata apa?
Kalau jadi apa-apa, tolong pakai kat diri sendiri dulu oksigen tu. Bukan pakaikan kat orang. Nampak tak? Saya kat situ pun dapat ilmu. Patutlah Allah suruh kita jaga diri kita dulu, baru kita jaga orang lain. Selamatkan diri kita dulu, baru selamatkan orang lain. Ni semua ada kaitan. Masya Allah. Ini bebelan yang sedikit sopan. Bebelan yang sedikit sopan. Sebab dalam program ilmu di Tasik Kebun, okay, walaupun dah ramai yang bersama-sama kita dalam Facebook Ustazah Muzayyanah, insya-Allah kita masih lagi berprogram di Tasik Kebun bersama ramai sahabat-sahabat La Tahzan. Walaupun kita telah berfas sabrun jamil, tapi saya tetap namakan ini sebagai sahabat La Tahzan. Jadi selepas Ummul Kitab ini, mari insya-Allah kita mengulang lagu La Tahzan yang ramai orang rindu. Siapa pula yang cakap Cina tu? Okey, ini cerita tambahan tak payah tanya dan tak payah cakap siapa pelakon tambahan yang kita nak sebut. Pelakon tambahannya apa? Ketika solat tasbih tadi. Okey, tak payah pandang siapa sebab yang kejadian sebelum-sebelum ni pun sampai sekarang saya tak tahu. Siapa punya handphone lah yang duk sampai saya tak nak ambil tahu. Kita dah habaq awal, tengah, nak solat habaq dah. Nak tahu tak? Ni saya nak share apa yang saya rasa je. Saya kata, Ya Allah, hebatnya ciptaan Engkau, Ya Allah. Pukul 4:30 pagi bunyi burung. Maknanya dia nak bangun solat tasbih. Ni lepas ni jadi, tengah sembahyang ni otak Ustazah kata apa? Jap lagi adalah bahan ceramah aku. Kalau orang tak bangkit juga tak tahu, burung pun bangkit. Lepas tu bila dengar, ini bunyi burung betul ke? Bunyi handphone. Begitulah kejadian-kejadian yang bila kita bersama dengan mokcik-mokcik. Cik dah tutup dah Ustazah. Masalahnya dia bunyi juga. Tak apalah Cik. Itu sebenarnya ujian bagi kami. Khusyuk ke tidak? Sebab ada kan bila tengah macam tu, aku dah cakap tutup tadi tapi bunyi lagi. Sebenarnya yang tak kuat tu siapa? Mu lah. Ustazah Zai relax je kan, boleh je sembahyang. Saya sebut ketika saya bawa jemaah umrah, muslimat dirahmati Allah, masa tu boleh turun dataran 2 pagi bawa jemaah boleh solat tasbih depan Kaabah kan. Kelentang-kelentung kan, construction begitu dahsyat. Solat fardu je dia berhenti kalau tengah-tengah malam tu. Sebenarnya dia buat juga kerja 24 hours. Yang saya pelik, minta maaf lah, tadi kita tak nak buat apa kat sini. Memang macam ni ya, Duyufur Rahman kena kuat. Sebab itulah bunyi macam tu, macam ni. Kalau yang tadi solat tak khusyuk, minta maaf lah. Apa benda yang Ustazah minta maaf tu? Ni bunyi bising-bising, mesti ada yang tak khusyuk walaupun solat depan Kaabah. Tak ada pun Ustazah bunyi. Kan? Ui, aku ni cakap dengan wali ke apa ni? Tak ada, dia kata muslimat. Sedangkan ada orang yang, yalah Ustazah, dia tak faham ke kita nak iktikaf ni? Kacau sembahyang kan? Aku ni bawa orang lain ke apa? Kalau 30 orang dengan saya, ada yang sangat mendengar dan sangat terganggu, tapi ada yang tak dengar langsung. Apa maksudnya muslimat? Di sini, kan? Khusyuk kita. Aku nak sembahyang, biarlah jadi apa pun kat keliling ni. Sebab tu Ustazah kata, Masya Allah, engkau hantarkan burung. Pukul 4:30 pagi. Sebab pernah kan kejadian kat bilik ni, burung masuk dalam ni. Masa Tasik Kebun kedua, Umi siap pegang lagi burung tu. Burung tu macam cedera kan Umi? Saya dah teringat masa tu pula, Tasik Kebun yang tu. Saya sebut, saya kata muslimat dirahmat. Kat sini Ustazah tengah ceramah ni, burung tu datang. Lepas tu Ustazah pun teringat. Sebenarnya hati tu rasa macam, apa petanda ni? Tapi teringat. Bapak saya kata, kalau burung datang rumah ni rezeki. Kan? Lagi-lagi kalau dia bertelur, beranak kat situ. Kan? Maknanya dia rezeki. Sebenarnya jujur di hati ni, kena ada apa-apa Allah nak bagi. Astaghfirullah. Terus ganti dengan doa risau ni. Lepas tu muslimat dirahmati Allah. Bila tadi dengar bunyi burung pada pukul 4:30 pagi, saya pun kata, ke burung masuk dalam ni. Aku tak nampak pun depan aku ni. Masya Allah. Sebab tadi tu bukan kat dewan ni, dekat surau. Macam mustahil lah burung masuk. Tapi okey kot sebab pokok-pokok semua kan. Saya tak henti. Masya Allah, besarnya engkau nak tunjuk pada kami makhluk engkau bernama burung. Bangun solat tasbih.
Jadi kepada pemilik bunyi burung tadi tu, jangan rasa apa-apa. Memang bukan ini pertama kali. Saya dah banyak kali dah. Asyik baik bunyi burung. Sebelum ni lagi dahsyat. Kan? Wake up, wake up. Aku dah solat tasbih ni nak wake up apa ke bendanya lagi. Kan? Sebab kita tak tahu handphone kita. Yang paling cute, comel, solehah dia punya bunyi alam tu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Kita sempat lagi. Aku dah sembahyang dah ni weh. Tak payah nak nyanyi-nyanyi. Ya Allah, paling teruk lagi dulu pernah itu kat masjid tau muslimat. Po amai-amai belalang kupu-kupu. Aduh, macam-macam mokcik-mokcik. Tu yang aku tak tahulah nak gelak ke nak nangis. Jadi boleh kata hampir setiap trip. Sebab tu kalau orang tak faham, pasal apa ustazah ni suruh tutup? Pasal apa ustazah suruh? Orang tahulah nak sembahyang. Ibu-ibu jangan ni, sebab biasanya insya-Allah kita bercakap berdasarkan pengalaman. Kan, berdasarkan pengalaman. Saya ingatkan ulang-ulang kali tu ada sebab lah. Pernah nangis kat Nani gelak dah. Okay? Jadi begitulah kita. Maka kita baca dulu semoga Fatihah ini insya-Allah menambah kuatkan jiwa kita, menambah eratkan ukhuwah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Peserta rehlah saya yang sebelum-sebelum ni pun mengimbau kenangan. Ingat lagi dulu masa rehlah ni bunyi macam tu. Maknanya itu bukan pertama kali. Jadi jangan kecam handphone siapa yang tadi tu. Siapa kecam dia campak dalam tasik kat tepi tu. Okay, muslimat itu biasa. Jangan pandang itu adalah kesalahan orang tu. Tapi pandang Allah nak datangkan test. Syok ke aku tengah sembahyang ni. Sebab lepas-lepas sembahyang tadi ada orang jumpa saya. Ustazah, terima kasih. Pertama kali dalam hidup saya boleh nangis masa solat. Saya tak pernah nangis masa solat ustazah. Macam tu kan. Relax je cik, okey je kan. Semua sahabat-sahabat kita sedang melatih, semoga Allah lembutkan jiwa kita. Bila hati kita sudah mudah dilentur, lembut, kita dengar apa sahaja dalam melodi, kita boleh masukkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Antaranya contoh, saya terkesan dengan melodi Hamko Bolana. Saya nak bawa lirik La Tahzan ini sebagai satu kenang-kenangan. Sebab apa yang saya tuliskan dalam setiap rangkap ni, sahabat La Tahzan pasti mengiyakan. Betul lah disebabkan kuliah hari-hari. Betul lah ukhuwah makin tertaut antara kita ni. Okay? Jadi yang pertama kali dengar, anggaplah ini sebagai satu lagu tema kita bila bertemu bersama dengan sahabat-sahabat La Tahzan. Satu, mula. لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله. Setiap hari terbiah diri dari nasihat Aid Al-Qarni. Kami mula mendidik hati agar beroleh cinta Sang Rabbi. Sambil kuliah kami berukhuwah, azam contohi Rasulullah, disayang oleh seluruh ummah, merebut redamu sampai ke jannah. La tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan
La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. Kisah semalam tinggal memori, usah berangan di esok hari. Kitab La Tahzan mengajar kami bersungguh hidup untuk hari ini. Berhari-hari dilatih tubi, reda atas takdir ilahi. Lapangkan dada, bersihkan hati untuk mengisi syurga Firdausi. La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. Inna Allah ma'ana. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Semua boleh jadi penyanyi dah. Sebab boleh bernyanyi semua, insya Allah. Baik. Muslimat, jangan tanya kertas di tangan saya ni siapa punya. Okey, saya akan baca salah satu daripada contoh surat wasiat kita. Okey, dan saya baca 4, 6, 7 masuk yang ini. Macam hampir sama je semua. Kalau ada tersebut namanya, saya akan macam tu. Takkan sebut lah. Jadi tuan tulisnya jangan pula gatai tangan. Saya punya lah tu. Jangan. Okey, sebab kita nak belajar sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warisku, utusan wasiat setiap kali dititip untuk dibaca ketika kami musafir. Okey, maknanya nak pergi musafir pun ini yang dicakap. Tapi wasiat terakhir ini, sayang-sayang jaga Allah. Buat segala yang diperintah. Ketika ibu-ibu menulis malam, rasa macam wasiat terakhir sungguh ke? Siapa yang menulis lah, Masya Allah. Solat awal waktu, sentiasa dalam berwuduk. Awalkan dengan bercakap dengan Allah. Baca dan tadabbur Al-Quran. Baru keluar rumah bercakap dengan makhluk. Saya bila baca ni macam aku cakap ni macam tu lah. Tahniah. Mati itu pasti. Doakan semoga semua waris serta sahabat dijemput dalam redha dan husnul khatimah. Peralatan hari akhir semua dah tersedia. Tercatat nama dan urusan yang perlu dilakukan. Masya Allah, saya kira ini ibu yang hebat. Dah siap dah persiapan dia nak mati, muslimat. Semasa hidup masih bernafas, banyakkan bersedekah. Senyum pada yang tidak kenal itu unik. Ditambah dengan bersalaman. Bukan mudah walaupun sekadar nak senyum dengan orang yang kita tak kenal. Betul lagi nak hulur tangan. Sekarang kita diuji lagi dahsyat. Jangan salam orang senang-senang. Covid macam tu kita. Terus berinfak di jalan Allah, semoga segala urusan dimudahkan Allah. Okay? Terus berinfak di jalan Allah, semoga segala urusan dimudahkan Allah. Saya baru je sebut berulang kali perkara ni. Biasakan ibu-ibu dirahmati Allah, semua kita ada ujian, semua kita rasa tak ada siapa dah boleh tolong saya, Ustazah. Jadi bila kita buat kebaikan, contoh macam hari ni kita tinggalkan keluarga, ya Allah, kalau ada baik, ada pahala untuk apa yang aku buat hari ni, ya Allah, kau mudahkanlah urusan anak aku tu. Kau mudahkanlah urusan aku yang sekian-sekian, ya Allah. Kita kadang hanya niat nak datang rehlah. Lebih teruk semalam apa dia kata? Sebab saya nak jumpa ustazah. Macam tu pula niat dia kan.
Jadi niat kita selain nak dapat ilmu, nak bersilaturahim, tapi niatkan moga Allah jadikan ini sebagai asbab urusan kita dipermudah. Sebab tu kita akan ketagih nak buat baik. Kita akan rasa macam tak cukup baik lagi aku ni, kena lagi baik. Sebab lagi baik aku dah buat, Allah akan datangkan lagi banyak yang baik-baik. Okay, muslimat. Bila ada ahli keluarga atau sahabat yang sakit, bantulah dia dengan doa. Betul? Walaupun kita tak dapat menziarah, doa. Jangan cakap kat orang, Ustazah saya tak dapat datang, saya doa je. Sebenarnya doa tu, datang tak datang, doa kena buat. Okay? Jadi dengar je terus doa. Ya Allah, entah bila aku sempat nak ziarah, tapi Engkau mudahkan dia, jumpakan dengan perawat yang baik, rawatan yang terbaik, yang serasi untuk dia. Doa. Soal kita sempat tak sempat, tunggu nanti, tengoklah insya-Allah nanti hujung minggu ni saya pergi. Doa tak doa lagi. Rupanya hujung minggu dah datang, tak sempat pula lagi. Doa pun tidak, ziarah pun tidak. Teruk benar kita ni. Jadi bagus ibu ni punya pesan, kan? Bantulah dia dengan doa. Sedekah atas nama orang yang diuji. Semoga Allah permudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Tiada harta ku tinggal. Hari depanmu ku serah 100% dalam jagaan Allah. Ada lagi rupanya. Sayang-sayang semua, mati itu pasti, dan rindu itu anugerah ilahi. Macam lagu semalam je ni. Bila terlalu rindu, sebutlah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hanya padamu hati ini ku serah. Berilah kekuatan dalaman buat mereka yang kutinggalkan. Salam sayang kerana diri ini milik Allah yang perlu dikembalikan. Allahu Akbar. Okay, kawan-kawan kita dalam talian pun rasa macam, apa benda yang Ustazah baca tu sebenarnya? Saya saja je malam tadi bekalkan ibu-ibu kami ni dengan Julida Amuh jangan nangis, banjir Sarawak lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Kita bekalkan dengan 2 helai kertas, bukan ada paksaan. Siapa yang rasa tak mengantuk, rasa macam nak menulis, tulislah. Okey, jadi Ustazah tolong bacakan, dan yang Ustazah baca-baca tadi tu sebenarnya ada dalam kepala dah. InsyaAllah besok-besok dalam Fasabrun Jamil ataupun dalam Latahzan, saya baca tanpa saya membuka milik siapa. Tulisan ni pun saya tak kenal tulisan siapa. Kecuali dulu dia anak murid saya, dia tengok karangan dia, ni tulisan Umi Badariah ni rasa. Contoh kan. Tapi sebab Umi Badariah bukan anak murid saya, masa sekolah-sekolah buat karangan dulu, saya tak tahulah. Sebab sekarang kalau dia hantar mesej pun dalam WhatsApp kan. Jadi maknanya kita tak kenal. Saya pun dah macam teruk sangat dah tulisan saya. Sebab banyak sangat komputer, handphone. Jadi tulisan tangan dah buruk sangat. Jadi tulisan ibu kita ni masih cantik, kemas, Masya Allah, boleh dibaca dengan mudah. Dan kita terasa itu jugalah sebenarnya nasihat kita untuk anak-anak kita. Dan sambil secara tak langsung sebenarnya kita dapat ilmu. Okay? Dan rasakan wasiat ini sunnah untuk kita sentiasa kan. Macam saya taklimat akhir sebelum pergi umrah tu. Kalau kenduri tu saya sebut, ibu-ibu jangan pernah lupa. Kita ni nak pergi belum tentu balik. Kita nak pergi belum tentu balik. Kita kemas beg-beg umrah kita tu sebenarnya lebih banyak pakaian putih. Lebih banyak pakaian putih. Jadi bila kita pandang, ya Allah, mesej apa kau nak bagi ke aku ni? Aku pergi ni belum tentu lagi balik. Maka adalah rasa. Kan? Rasa tu macam kita tak balik lah. Macam kita nak mati kat sana. Jadi bila kita rasa macam tu, tak adanya pesanan, ni kereta baru ayah ni elok-elok. Nak pakai, jangan calar pula nanti ayah balik. Hai, kata nak mati kat sana. Tiba-tiba jangan calar pula ni kalau ayah balik. Itu belum betul-betul lagi tau. Orang yang betul-betul macam dah ready, kan bila pun ya Allah, sebab macam jiran Ustazah semalam tu, tak pasal-pasal je ya Allah, tiba-tiba. Memang kematian itu adalah tiba-tiba. Jadi kalau kita tak persiapkan, muslimat dirahmati Allah, dengan nasihat-nasihat, dengan wasiat, takut yang ditinggalkan akan terkapai-kapai. Jadi saya dah baca sebahagian ni saya belum baca. Tiba kalau saya cakap macam nanti ada datang, Ustazah, boleh tak Acik nak ambil balik kertas Acik? Pahal pula ni Cik. Sebab Acik rasa malam tadi tu cerindu tiba dengan suami dengan anak-anak. Walaupun baru 1 malam je. Jadi Acik rasa Acik takkan mampu menulis macam tu lagi. Jadi kertas malam tu Acik sampai je kat rumah, Acik nak bagi kat suami Acik. Macam tu kan muslimat.
Sebab kadang apa yang kita tulis tu belum tentu kita mampu tulis macam tu balik, ulang balik. Macam orang tanya, Ustazah boleh tak Ustazah tuliskan doa Ustazah pagi tadi tu? Doa yang mana cik? Kan? Doa yang pagi tadi lepas salat tasbih tu. Lah kenapa tadi tak record? Saya nak suruh tulis balik tu nanti keluar doa lain pula. Sebab apa yang kita rasa di hati muslimat, lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita rasa, lagi banyak me time kita dengan Allah sampai kita tak rasa puas nak bercakap-cakap dengan Allah. Sebab tu doa tu kadang ikut situasi. Lain macam dia doa dia mungkin dia tengah susah hati ni. Lain macam dia doa dia mungkin dia tengah risau ni. So kita akan bantu lagi, mudahkanlah urusan dia ya Allah. Ni yang kita rasa. Macam merehlah tasik kebun 2 tempoh hari Kak Nani. Ustazah punya doa tu luar biasa. Semua orang nangis. Kerana apa? Masa tu tengah tunggu tiket kapal terbang rupanya. Ingat lagi. Balik daripada tasik kebun, nangis-nangis pula dalam grup. Dapat tiket kapal terbang masa tu. Sebab masa tu memang fasa kritikal macam Ogos punya cerita lah muslimat. Tapi Ogos ni cerita lain pula lagi. Jadi maknanya ustaz malam tu tak pernah mengigau tidur. Tiba ngigau kapal terbang. Tidur kat tasik kebun ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nak cerita tu apa yang bermain dalam minda kita tu apalah yang kita sentiasa fikirkan. Subhanallah, kita buka sekejap buku Fasabrun Jamil pada muka surat yang ke-15. Okey. Kita muka surat 15 ni muslimat dirahmati Allah. Kak Nani kita bagi tahu semalam, Ustazah, Fasabrun Jamil ni lebih touching lagi Ustazah. Tatut dengan dia cakap kan. Tatut beria-ria. Maknanya memang sungguh-sungguh dia rasa. Sebenarnya dah. Touching tak touching. Suka tak suka. Seronok tak seronok. Atas kita. Atas kita tu maksud. Ada orang. Ya ke aku nak dengar kuliah ustaz ni. Betul ke best sangat ni. Biasa je aku tengok. Betul tak muslimat? Kan? Kita beria-ria recommend kat orang. Kita beria-ria. Jangan pernah takut kalau orang tak suka apa yang kita suka. Faham Kita tak boleh paksa orang untuk suka apa yang kita suka. Selalu ingat. Kadang kita gaduh dengan suami kita hanya semata-mata, abang makanlah sedap. Kalau saya pergi Kelantan tu kan, bang sedap bang, akok ni dah lah panas-panas sedap gila ni bang. Abang tak nak yang nanti gila abang kalau makan ni kan. Sebab dia memang tak suka. Jadi kita tak boleh stres lah. Abang ni dah lah banyak ni, panas sedap pula tu. Rugi tak makan, sedap gila ni bang. Abang takkan makan. Apa nak muslimat? Kan? Bang kalau dengan sayang tak pun macam tu. Tapi kalau acik-acik, makanlah ustaz. Penat saya buat untuk ustaz. Abang rasa yang sikit tu namanya adab. Okey lah. Kalau dengan awak je abang tak makan, abang tak suka. Tak boleh paksa muslimat dirahmati Allah. Kita pun tak boleh nak gaduh. Hati tak suka. Sebab benda yang dia tak suka tu bukan benda yang Allah marah pun. Kita selalu orang perempuan emosi. Kita gaduh dengan suami kita. Benda yang Allah kata, pahal kau gaduh. Benda yang aku tak suruh pun sebenarnya. Bang, raya ni kita sedondon warna pink. Memang suami tak nak lah muslimat. Warna pink baju Melayu dia, contoh. Tapi kita nak juga. Pink je belum. Mana tahu ni raya terakhir saya bang. Jadi suami malu nak pergi beraya. Dah pakai baju Melayu pink. Kena paksa. Contoh. Muslimat dirahmati Allah, contoh. Mujurlah suami saya masa saya kata bang, bag Al-Fawaz Travel ni kita ambil tema biru pink. Sebab bagi saya macam biru tu untuk muslimin, pink tu untuk muslimat. Siapa-siapa je boleh join kita sama-sama. Together, saling tolong bantu-membantu. Okey lah. Dia ingatkan okey bag je. Sekali saya kata, bang, office ni kalau kita cat warna pink. Pink yang? Ya bang, pink. Okey ke tak bang? Ikut je lah. Sebab apa? Bukannya ada pun dalam Islam mesti warna ni. Ya, warna kesukaan dia hijau. Muslimat dirahmati Allah. Tapi betul lah, takkanlah beg apa semua warna tema kita hijau, pink, tiba-tiba sampai ke office hijau. Maknanya tolak ansur. Boleh Tapi kalau kita kata, bang, kenapa tak solat? Suka hati abang lah nak solat ke tak solat. Kita tetap kena lawan. Muslimat dirahmati Allah, lawan tu bukan sampai pijak-pijak kepala dia tu. Tapi sungguh-sungguh. Sampai kita berdoa nangis-nangis kan. Kenapa awak solat tengah malam nangis-nangis? Sebenarnya saya tak ada doa lain dalam hidup ni. Saya nak abang solat je, tolonglah bang sebelum saya mati. Sebab saya hidup ni lah rasanya saya lah yang paling ikhlas mendoakan abang. Macam mana brutal pun abang, saya tetap doakan abang. Nanti dapat bini baru belum tentu ikhlas macam ni doanya. Mungkin dia nak rebut harta abang. Contoh kan muslimat. Nampakkan yang logik-logik je.
Jadi kita kadang-kadang bergaduh benda yang tak sepatutnya. Okey? Jangan bergaduh benda yang tak sepatutnya, sebab Nabi SAW dia tak pernah pun membesarkan isu yang tentang dirinya. Tapi Nabi besarkan isu tentang orang yang tak nak dengar kata-kata Allah, tak nak dengar perintah Allah. Nabi memang berperang dengannya. Jadi kita nak tegas kat mana, kita nak bergurau dekat mana, kena ada. Barulah orang respect dengan kita. Okey? Muka surat 15, fasabrun jamil. Kita sambung sikit. Semalam kita tutup kuliah dengan banyak contoh orang yang tidak kenal putus asa. Mereka tidak menyerah, berani ambil risiko, taat pada perintah Allah, tetapi tetap berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Pastikan sampai ke tarikh hari ini, punca ataupun sumber rezeki kita adalah yang halal. Muslimat dirahmati Allah. Ada seorang hamba Allah jumpa saya. Dia kata suami dia polis. Wallahi bukan semua polis macam tu. Tapi dia cakap, Ustazah dulu jahil-jahil. Anak sulung saya, anak nombor 2 saya sembahyang pun tidak. Degilnya luar biasa, Tuhan je yang tahu. Bila dah tua-tua ni Ustazah, saya fikir balik. Adakah sebab masa mula-mula laki aku jadi polis dulu, dia bawa balik duit banyak sangat. Orang tak salah pun, keluarkan ni, kau bayar RM50, aku dapat duit. Contoh kan, muslimat dia mengaku sendiri. Lepas tu banyak bawa duit balik macam tu. Saya pun bahagia je Ustazah dapat duit banyak. Tapi bila anak bongsu saya tu, kami dah mengaji, kami dah sama-sama insaf, betul-betul ambil duit kami yang hak saja. Tak ada nak menganiaya orang, menzalimi orang. Tapi anak bongsu tu, selalunya anak bongsu ni paling macam manja. Anak bongsu tu lah yang jaga solat yang elok. Jadi saya fikir mungkin apa yang saya bagi makan pada anak sulung saya, anak nombor 2 saya saat jahilnya kami dulu. Ini saya dapat belajar sesuatu. Jadi orang ni dia bercakap dengan apa yang dia rasa, ya Allah. Okay, sebab tu muslimat dirahmati Allah, apa yang halal kita bawa masuk. Sebab tu jadi isteri pun, kita memang kadang-kadang bandingkan diri kita dengan orang lain. Bang, kenapa orang tu kerja macam abang juga, gaji lebih kurang sama, tapi bini dia tengok tu baju cantik-cantik, mahal-mahal. Contoh kan, muslimat dirahmati Allah. Kita bandingkan. Tapi suami kita stres lah hari-hari macam tu. Jadi akhirnya dia bawa balik juga. Bukan baju mahal, siap dengan satu kotak dan macam cerita Piramli apa tu. Wah, dari mana ni dapat kan? Seronoknya disarung dekat badan dia semua seronok. Dia tak tanya pun duit halal ke duit haram. Beli kat mana? Contoh kalau tiap bulan suami kita mampu bagi RM500 je, tiba-tiba bulan tu dia bagi kita RM5,000, kita nak terima main ambil je ke muslimat dirahmati Allah? Paling kurang minta maaf bang, saya nak tanya. Selalu kan RM500. Nanti suami kata, sikit tanya, banyak pun tanya. Kan muslimat? Saya nak tahu satu je. Sebab muslimat, kalau dia kata abang menang judi malam tadi, jangan buang baki RM4,500 tu, bagi kat ustazah. Dan tahulah ustazah nak buat apa. Tapi jangan buat makan. Kan maksud saya, abang main judi bagi kat saya RM5,000, baik tak payah, saya koyak semua duit ni. Rugilah muslimat. Kalau bagi kat saya boleh tukar jalan baru depan masjid yang lopak tu. Boleh buat pagar yang tertombang tu. Buat tandas baru. Contoh kan? Macam tu. Tak payah bagi kat saya lah. Kita pun boleh. Ustazah boleh tak kalau duit-duit yang haram, yang syubhah ni, saya nak buat jamban baru dekat masjid. Teruk benar jambannya. Boleh kak, silakan. Tapi akak jumpa je ke masjid. Jangan, ini duit judi suami saya ya Tuan Haji. Janganlah pula. Cuma akak cakap, saya minta tolong sangat Haji, saya nampak tandas nombor 3 tu dah pecah-pecah, dah teruk sangat. Saya bagi duit ni Haji buat untuk tandas saja, khas untuk tandas saja. Tolong ya Haji. Boleh-boleh, kita memang tengah cari dana ni untuk tandas. Soal dia buat betul ke tidak, itu antara dia dengan Allah lah. Faham Tapi kalau Haji tu buat makan kenduri malam Jumaat pula. Kan muslimat, kita tak payah ambil tahu dah. Baru petang tadi aku bagi duit. Malam ni dah buat kenduri. Tak duit aku kot. Duit judi kot kita masuk. Jangan makan malam itu duit judi suami saya. Orang tak tahu, kita pula yang bagi tahu. Bila duit tu dah sampai kepada pihak yang ketiga, kita tak payah ambil tahu lagi dah. Dia buat untuk apa. Tapi kita yang tahu duit tu haram, kita tak boleh makan. Jadi kalau macam ni jadinya bang, saya tetap ambil 500 untuk beli beras kat rumah kita ni. 4,500 ni saya nak buat belikan pagar kat surau kita yang dah tercabut tu. Contoh muslimat dirahmati Allah, tunjukkan ketegasan. Kita tak lapar dengan duit yang haram, sebab Nabi yang bagi tahu jangan sampai darah daging kita ni tumbuh daripada sesuatu yang haram. Baik, mereka yang benar-benar tekun menjalani kehidupan hariannya mampu berjaya.
Mereka sentiasa bersyukur, mereka tidak sombong kerana mereka tahu kejayaan yang diraih itu bukan kerana usahanya semata-mata, melainkan kerana memang ada campur tangan Allah. Makna apa yang kita buat, kita bukan seorang-seorang. Kita jadi cleaner, tukang cuci jamban, kita pegawai besar, Allah yang bersama-sama kita. Persoalannya, mengapakah mesti berasa tinggi melangit sedangkan kita hanya berupa kumpulan tanah? Ni kena tulis kat Facebook kita masing-masing. Mengapakah mesti berasa tinggi melangit sedangkan kita hanya berupa kumpulan tanah? Apa maksudnya muslimat? Sebab kita ni semua diciptakan daripada tanah. Diciptakan daripada tanah. Itulah penciptaan Adam yang dikecam, dihina oleh iblis. Aku nak kena sujud kat hang. Aku ni diciptakan daripada api. Engkau daripada tanah, liat, hitam pula tu. Kan? Jadilah Nabi Adam. Kita memanglah tak ada segumpal tanah dalam perut mak kita. 9 bulan 10 hari. Tapi maksud keturunan kita tu diciptakan daripada apa? Okey? Sebab itu akhirnya kita akan balik ke tanah. Ada tahu orang persoalkan, kenapa orang Islam ni mati ditanam dalam tanah? Kenapa tak diawetkan? Kenapa tak gantung kat pokok? Nanti burung-burung makan. Habis juga nanti badan dia. Sebab busuknya melampau. Itulah dia bangkai. Itulah dia jasad kita bila dah pecah seluruh anggota tubuh kita ni. Kan yang busuk-busuk di dalam akan keluar. Dan kenapa ada ukuran? Tak boleh macam kita tanam bangkai anjing. Supaya tidak dikorek oleh binatang-binatang buas yang memerlukan. Maka kita ada had dia, ada ukuran-ukuran tertentu dia. Kenapa balik kepada tanah? Tanah ni akan neutralkan balik bau badan kita ni dengan tanah tempat kita bersemadi. Kerana apa? Sebab kita berasal daripada tanah tu. Dan paling ngeri muslimat cerita himpitan kubur. Saya pernah tulis satu artikel di Berita Harian. Mereka minta dan bagi tugasan pada saya, Ustazah tulis pasal himpitan kubur. So kita study lah bab tu. Oh rupanya himpitan kubur ni semua orang kena merasa. Wajib merasa. Tapi azab kubur, orang yang beramal soleh tak merasalah. Apa beza himpitan kubur dengan azab kubur? Himpitan kubur ni macam kita ni tanah, kan balik semula ke tanah. Macam seorang anak, merajuk tak merajuk, soleh tak soleh. Dia susah, dia akan ingat mak dia muslimat. Macam mana pun dia akan, kawan dah tak boleh tolong, duit dah tak ada. Tak apalah hari tu merajuk kat mak, baliklah kat mak. Dia akan balik. Kalau dia tak balik pun, dia akan resah. Ni kalau mak ada ni mesti dia bagi nasihat macam ni. Mak ada macam mana, dia akan ingat mak dia. Inilah anak dengan ibunya. So kita ni sebenarnya bukan daripada ibu kita sangat pun. Ya, darah mak kita, air susu mak kita. Tapi kita dari tanah. Akrabnya kita dengan tanah mengatasi akrabnya kita dengan ibu sebenarnya. Buktinya apa? Bila kita balik ke dalam tanah tu, tanah tak sabar, balik dah dia. Dulu engkau ni satu juzuk, satu sebahagian daripada aku ni. Masya Allah, subhanallah sahabat-sahabat. Jadi dia masuk je, tanah ni macam mak mendakap anak. Mana yang balik dalam keadaan mak suka, senang kat dia. Macam mana cara dakapan ibu? Masya Allah, diurut, disapu, usap ubun-ubunnya. Rindunya mak dengan kamu. Kamu nak makan apa sayang? Tak payah cakap, mak dah siapkan dah atas meja. Masya Allah. Rindu dakapan yang begitu sampai melekat pada hati kita dan kita rasa lapang menerimanya. Tanah mendakap, menghimpit. Hamba Allah yang taat kepada Allah, sentuhan yang lembut. Faham ya muslimat? Tapi bila tanah merapat menghimpit tulang rusuk kiri dan kanan bercantum sehingga berkecai habis dalam kubur, itu tandanya himpitan tanah kepada orang yang ketika di atas tanah dia ingkar perintah Allah. Faham tak? Jadi Masya Allah, himpitan kubur pasti berlaku. Anak-anak macam mana banyak salah, ataupun anak-anak rindu mak ayah 4 tahun aku belajar luar negeri tak sabarnya nak balik. Pasti berbeza. Ibu jangan bohong. Sama je Ustazah, saya anak pandai ke anak tak pandai sama je. Tapi anak-anak perhati ni, kalau Kak Long balik macam tu lah mak Ustazah siap semua dah atas meja. Kalau saya balik kau dah makan belum ngah? Belum mak. Mak ada masak apa? Kau tanya masak apa pula? Kau carilah sendiri kat luar tu. Kan muslimat. Kecil hati saya Ustazah. Jadi bila mereka mengadu level umur macam tu pada Ustazah, sebelum kamu kecil hati kamu tanya dulu apa yang kamu buat pada mak kamu.
Kamu kalau balik jumpa mak duit, mak pun jadi macam rimas. Tapi tengok Kak Long kamu, balik tu mak sihat ke, picit-picit kaki dulu. Tadi beli buah anggur yang paling manis yang mak paling suka. Memang nak makan. Sambil mak makan buah anggur, kita kupaskan kulit, picit-picit kaki, sembang-sembang dulu. Nanti mak, kau ni lain macam, nak pinjam duit ke apa? Kan? Asyik baik malam tadi mak baru dapat duit tu, ambil lah, bawa bantal tu. Anak belum minta lagi, kita bagi dah. Subhanallah. Tuhan dengan kita hambanya, muslimat, kita pasti balik kepada Allah. Ada yang Allah sambut sungguh-sungguh dengan radiyatan mardiyah. Tapi ada yang balik, Allah tak nak pandang pun dia. Jadi kita sebut ni, aku ni nanti kategori yang macam mana. Jangan ada sombong. Jangan hidup melangit. Sebab asal kita ni hanyalah tanah. Okey, ini yang Fasabrun Jamil nak mengajar kepada kita. Masih ingatkah kisah iblis yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam? Iblis meminta kepada Allah supaya tidak dimatikan selagi belum hari kiamat. Dia berani minta dengan Allah, kan? Jangan mati sebelum hari kiamat. Allah bagi je. Allah memang bagi je sebenarnya, sahabat. Kita je yang tak perasan. Permintaan ini dimakbulkan oleh Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 15? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu termasuk dalam golongan mereka yang diberikan tempoh. Muslimat dirahmati Allah, iblis akan terus hidup sehingga hari kiamat. Ini adalah keputusan dan ketetapan Allah. Iblis yang pada saat itu tidak patuh pada arahan Allah, iaitu sujud kepada Nabi Adam AS, apabila dia meminta kepada Allah, Allah tetap beri dan kabulkan. Apatah lagi kita hambanya yang setiap hari memohon kepada Allah. Nampak tak? Kita hari-hari meminta kepada Allah. Yang setiap hari berusaha istiqamah menjalankan perintahnya. Kita berusaha istiqamah menjalankan perintahnya. Mustahil Allah tak makbulkan doa kita. Tapi Allah Maha Kaya. Allah berhak untuk memberi yang mana dulu, yang mana perlu untuk kita. Allah memakbulkan permintaan iblis yang sombong, angkuh. Apatah lagi kita anak cucu Nabi Adam. Makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan daripada semua makhluk yang ada. Intinya apa? Perlu yakin. Yakin doa pasti dijawab. Yakin usaha kita akan ada hasilnya. Jadi yakin ni lah. Macam mana kita nak yakin, muslimat dirahmati Allah? Tu yang datang tasik kebun 3 kali tu. Contoh, muslimat, contoh. Kan? Umi kenapa nak datang lagi? Tak apalah ustazah saja nak datang. Confident dia cerita kat kawan. You datanglah. Sebab apa? Sebab dia dah yakin. Orang yang baru nak daftar pertama kali, nanti aku kat sana macam mana? Kan muslimat minta maaf kata, apa yang kita sangka nanti itulah yang berlaku. Sebab tu saya bila dalam menguruskan jemaah umrah kan, kadang-kadang daripada awal lagi, ustazah nanti saya kat sana macam mana? Staff dah tahu dah. Ustazah ini macam banyak cekadak je ustazah. Kan? Ini macam banyak cekadak je. Kita kena ready. Orang macam ni masa daftar dah banyak cekadak, sampai sana tu biasa je untuk dia jadi cempedak, nangka, biasa je. Kita pula tak sangka-sangka, sahabat. Biasa je. Memang staff kadang-kadang, ustazah makcik tu okey tak? Macam biasalah. Korang tahu kan daripada mula dia daftar dulu. Faham ustazah? Dia tahu ustazah dia takkan bercakap muslimat. Tapi maknanya macam biasa kau doa je ustazah kuat. InsyaAllah. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebab karakter tu, kalau kita tak ubah muslimat dirahmati Allah, itulah yang akan kita bawa ke mana-mana. Jadi kalau kita nak orang sayang kita, orang dekat dengan kita, kita ubahlah. Pasal apa ada orang kalau berdepan dengan aku lain cara berdepan dengan orang tu? Sebab sikap kita. Kan sikap kita yang nak, macam ni, aku kena dilayan seperti ini. Sebab kita terlupa kita adalah hamba. Jadi sebagai manusia yang belajar untuk menjadi manusia, tolong bergaul dengan ramai manusia. Sebab kena sedar diri paling susah dalam hidup ini untuk mengekalkan kemanusiaan seorang manusia. Faham ke tak faham ni? Berapa kali manusia dah. Sebab tu orang dulu-dulu, kau nak jadi apa? Kita jawab nak jadi orang lah. Mak perangai dah tak macam orang dah. Faham tak muslimat?
Sebab kita nak hidup sebagai manusia hamba, mati sebagai manusia hamba. Tapi minta maaf, ada orang yang sebenarnya Quran sebut pada kita dabbah. Korang ni sebenarnya haiwan je. Macam binatang-binatang yang melata. Ada otak tapi akai tak guna. Faham Jadi jangan kita. Kita adalah manusia yang ahsanu taqwim. Allah bagi akal, kita boleh fikir. Ni kalau perangai aku macam ni. Sebab tu ibu-ibu dirahmati Allah. Saya bercakap dengan golongan para ibu. Anak-anak jumpa ustazah, mak-mak jumpa ustazah. Kadang-kadang mak-mak punya rintihan tu, ya Allah, kesianlah makcik ni. Apa yang dia tak buat pada anak dia? Saya faham cik, mudah-mudahan cik kuat. Tapi kalau anak jumpa muslimat, lagi saya tak faham. Sebab apa? Sebab dia kata apa, ustazah, mak saya tu saya tak faham lah ustazah. Dia memang macam tu perangai. Saya dah cakap dekat dia, jangan buat macam tu. Tapi mak saya tu memang pelik. Dia tu ustazah tahu tak, yang selalu hadir kuliah ustazah tu mak saya tu. Lepas tu yang selalu duduk depan, yang selalu catat nota. Dia kalau balik tu ustazah, ni mak belajar dengan ustazah Zai ni, mak nak bacakan nota ni, kemain lagi ustazah. Tapi bikinnya tak serupa cakap ustazah. Saya sedih. Tak muslimat? Cakap anak murid aku yang mana? Sampai sudah dia tak cakap mak dia siapa. Maksudnya muslimat, kita belajar macam-macam, tapi kita tak sedar kesalahan tu kita buat. Kenapa? Kita tak minta petunjuk daripada Allah. Aku makin lama, ya Allah, bukan makin nak hidup panjang. Aku nak mati. Kalau macam ni aku mati, anak menantu aku, lega mampuh dah orang tua ni. Nak macam tu ke? Ataupun kita ditangisi dalam doa dan doa lagi dan doa lagi. Sebab tu ibu-ibu, walaupun kita dah tua, tak salah untuk mengalah. Kalau dulu ustazah, akak bukan macam ni perangai. Memang akak jadi singa bertukar mak kau hijau terus. Tapi sekarang, budak-budak kan ustazah, dia tak faham apa yang kita rasa. Dia tak tahu sayangnya kita pada dia mengatasi segala. Jadi kita nak kata macam mana lagi, kita dah tegur. Jadi akak pilih untuk diam je lah, lagi baik. Diam, tak apa cik, jangan diam selama-lamanya. Kan tu bahaya lagi. Jadi sebenarnya cara kita merawat hati. Tolong ya ibu-ibu dirahmati Allah, pertemuan kita di Tasik Kebun hanyalah tak sampai 24 jam pun kalau kita hitung by jam. Tapi apa yang kita dapat pengisian dalam perjalanan balik, malam ni sebelum tidur, kita bangkit lagi qiyam besok, sendiri-sendiri, berme time dengan Allah, muhasabah, hisab diri sendiri. Apa yang aku nak ubah? Cara bercakap aku, cara gelak aku, cara respon aku dengan orang cerita ke aku ni, aku busy body sangat. Orang tak cerita, dari tadi tak cakap pun langsung pasal suami. Suami okey. Gaji berapa suami? La ilaha illallah. Suka hati dia lah nak gaji berapa pun. Bukan dia nak bagi nafkah kat kita, muslimat. Orang tak suka kan tanya hal-hal macam tu. Sebab tu orang muda tak suka pergi masjid. Kenapa orang muda tak suka pergi masjid? Kita busy body. Kau anak tu yang sulung kan? Sebaya dengan anak acik. Anak acik 3 orang dah anak. Kau tak kahwin lagi? Ya Allah, kenapa? Memilih sangat ke? Tolong jangan jadi mokcik macam ni nanti kak-cik dekat masjid bila lah orang tu ni nak mampu kan. Jadi muslimat, tolong ubah. Ya Allah, bagusnya kau anak ni yang sulung. Anak acik dah beranak pinak ni tak sempat nak datang masjid. Bagusnya jadi kau muda-muda dah datang masjid. Kompom dia datang, siap jadi ketua muslimat lagi. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita dengan bahasa kita, dengan akhlak kita boleh mengubah landscape dakwah Malaysia. Faham ya? Tapi budaya orang Melayu kadang-kadang yang patut kita dakwahkan kita tak dakwah. Yang benda patut kita sembunyikan itu yang kita sebar luaskan. Jadi kita ubah semuanya atas tangan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insya-Allah kita mampu mengubahnya. Macam iklan apa pula kan? Okey, boleh muslimat dirahmati Allah. Jadi ini adalah pertemuan kita sebenarnya yang terakhir. Kan sebelum kita berehat untuk kita siap diri kerana apa muslimat pukul 12 makanan dah dihidangkan. Jadi kita boleh balik bilik bersiap untuk check out. Tapi sebelum check out ni saya nak ada 5 lagi nama yang saya nak panggil ke depan. Nur Aznita. Ada dah ke belum? Dari tadi kita cari ni.
Mai duduk belah kanan saya. Kita nak denda. Denda Ustazah, jangan. Yang kedua, Saluha Jaidi, silakan ke depan. Lepas tu Teh Hasnah Ahmad, silakan ke depan, duduk belah sana. Sebelah Opah dah jadi ketua darjah kat situ. Adibah Muhammad Ali Hanafia. Okey, 4 orang. Seorang lagi, Farzana Muhammad Ali Hanafia. Okey, insya-Allah ni sempat. Okey. Baik. Kita nak ambil sikit masa. Sini duduk. Awak tak duduk. Okey. Baik, kita nak maksimum 1 minit. Nama saya, nama Facebook saya, kok ada orang mencari-cari nama simpulan. Kemudian sebab kita dah nak balik, share satu perkara yang kita boleh sampaikan kepada orang, apa kebaikan yang kita boleh share sepanjang kita dapat di sini. Sebab kawan-kawan sebelum ni, macam mana boleh masuk join Tasik Kebun ni? Itu kita dah hampir sama dah semua jawapan, insya-Allah. Now apa yang kita kalau balik ni saya nak cerita, Ustazah saya kena buat macam gini. Kebaikan insya-Allah supaya orang yang tak hadir pun dapat merasai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk sahabat-sahabat, terutama Ustazah, pertama sekali apa yang saya dapat daripada sini ialah saya tengok ukhuwah dan persahabatan sahabat-sahabat yang ditunjukkan penuh dengan keikhlasan. Alhamdulillah. Saya adalah seorang yang agak reserve, tapi bila saya tengok kat sini memang terperanjat. Saya tengok masing-masing dengan tak kenal pun boleh duduk sebelah-sebelah, boleh ketawa-ketawa, boleh tidur, mungkin berdengkur ada. Dan yang pertama sekali yang saya nak sampaikan, ini adalah pertama kali saya join kuliah-kuliah seperti macam ni. Ilmu yang saya dapat tu sangat bermanfaat, dan apa yang boleh saya cakap ialah kalau kita nak berubah, sebenarnya kita tak boleh harapkan orang lain. Yang harus kita ubah ialah diri kita sendiri sebelum kita tengok orang lain. Itu adalah yang paling utama yang saya nampak, dan perkongsian yang saya dapat di sini sangat bermakna bagi saya, dan insya-Allah akan saya sampaikan kepada orang lain juga. Terima kasih banyak-banyak atas segala ilmu yang telah dicurahkan dari Ustazah dan juga sahabat-sahabat yang ada di sini. Itu sahaja. InsyaAllah umur panjang, kita akan berjumpa lagi. Kalau tidak di sini, di syurga Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Saya tak sangka tahu dia bercakap cocok-cocok macam tu. Sebab semalam sahabat-sahabat ukhuwah fillah bersama Ustazah tolong doakan saya istiqamah. Tu je yang saya boleh share apa yang sahabat kita sebut. Maknanya kita sama-sama doa, tolong doakan saya istiqamah. Sebab saya dah jumpa ramai orang cakap macam ni. Saya masa dia bercakap tu saya terasa dia bercakap tu dari hati. Memang minta. Apa yang dia lalui itu adalah dia. Tapi bila dia minta kita doa, tolong Ustazah doakan saya istiqamah. Kan artis pernah jumpa saya, doakan saya istiqamah Ustazah. Saya ingat Farah Fauzana dulu. Aku dulu istiqamah tu pun aku tak tahu apa dia kata. Tapi aku cakap je kat orang, doakan istiqamah. Sebab semua orang istiqamah. Sebut pun salah. Tapi sekarang muslimat bila makin faham, hadir majlis ilmu, nampak dah perubahannya masing-masing. Semoga istiqamah. Boleh duduk, yang seorang tu boleh pindah ke sini. Sekarang kita pindah apa Kak? Nama lupa. Saluha. Okey, jemput. Ingat Saloma. Alhamdulillah, terima kasih. Ingatkan tak kena sampai juga gelir. Pertama saya perkenalkan, nama saya Saluha binti Ali Jaidi. Saya sebenarnya guru pencen lah. Guru pencen, cikgu daripada Temeloh. Ya. Sebenarnya saya ni nak kata saya sebenarnya jatuh cinta pada Ustazah ni kali pertama. Saya ada boyfriend. Ya, tu kata. Saya tahu. Masa pertama kali lah, secara kebetulan je. Sebab saya ni dah pencen, jadi kita tercari-cari majlis ilmu kan, masa lapang. Jadi pertama sekali terlibat dengan Kebahagiaan Al-Quran hari tu di Surau Intifada. Itulah kali pertama saya kenal Ustazah Azah ini. Saya ikut.
Muzayana. Lepas tu alhamdulillah Cikgu Teh ni sebenarnya adalah jiran saya, sahabat surga saya. Memang kami apa-apa pun berdua. Jadi dia selalu dapat lepas pergi sana dapat link ustazah punya FB. Sebab saya ni walaupun saya guru, dulu sibuk kan ustazah kita dengan berjawatan. Jadi saya tak pernah FB ni, tak pernah main ni. Sampai sekarang pun FB ni. Jadi selepas ni insya-Allah saya akan kalau tak saya tak dapat tengok kuliah ustazah kan. Saya FB tu baru nak belajar. Memang tak pandai walaupun cikgu sebab kita tak main FB kan. Jadi benda tu tak baru nak belajar. Anak-anak ada buka kan tapi tak aktif. Bila saya tengok itu dia tulis expired, tak boleh buka dah. Jadi jadi alhamdulillah lah, sebenarnya saya bersyukur sangat saya datang sini pun secara kebetulan Cikgu Teh hantar WhatsApp ke saya, Sal nak jang tak? Saya tak cerita apa pun. Saya kata boleh. Lepas tu baru bagi tahu suami. Saya kata tak minta kebenaran. Terima je. Lepas tu saya pun cakap dengan suami saya nak pergi jong inilah. Ada apa? Saya kata ustazah mana dia kata. Lepas tu kebetulan saya bila Cikgu Teh hantar link kan, masa sarapan pagi tu saya buka. Jadi suami tanya ustazah mana? Ustazah saya kata ustazah Muzayana. Jadi dia pun dengar lah ceramah ustazah tu kan. Bila saya datang sini okey je. So tu yang saya datang sini saya rasa ya Allah bertuah sangat. Saya jumpa rakan-rakan baru. Rakan-rakan yang sangat baiklah semua kan, ikhlas berkawan. Dan saya sangat ustazah, saya sangat berterima kasih sebenarnya bila ustazah bagi buku ni free masa di surau dulu. Dan saya rasa buku ni sangat bagus dan saya teringin nak panjangkan buku ni kepada adik-beradik saya, kepada sahabat-sahabat saya. Jadi saya order 10, saya ingat saya nak sedekahkan kepada rakan-rakan benda yang baik kan, supaya mereka amalkan. Itu je. Itu je, sekian, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Cikgu Sal. Sekarang kita berpindah Cikgu Teh. Masya Allah. Bagus orang tu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam nak cakap saya pun baru juga join dengan ustazah. Sebab saya ni join dengan grup mengaji Baiti Jannati, iaitu yang diketuai oleh Jamilah. Mungkin ustazah kenal Melaka. Macam Sal juga, kita orang ni memang banyaklah join dengan grup-grup Google kan, Google Meet. Lepas tu Jamilah selalu hantar messenger kat saya. Messenger ustazah lah. Setiap pagi dia masih masuk messenger dia. Jadi saya pun rasa pertama kali dengar memang rasa tertarik sangat. Lepas tu saya pun teruslah send messenger ni ke kawan-kawan yang lain. Termasuklah Cikgu Saluha tu. Saya kata sedap sangat, saya rasa tertarik. Saya rasa ada satu aura lah bila saya dengar ceramah ustazah ni. Maksudnya terkesan di hati. Jadinya saya rasa bila saya tengok pula lepas tu ada program tasik kebun. Saya kata cantik ni. Saya pun terus saja WhatsApp ke kawan-kawan. Tak kira lah siapa pun, semua kawan yang saya ada tu saya WhatsApp je. Ada tu kata macam-macam lah. Ada yang nak pergi, ada yang tak nak. Jadi bila saya WhatsApp ke Sal, saya kata okey boleh. Jadi itulah bermula macam Sal cakap tu. Dia hajaknya saya memang nak bawa anak-anak saya lah. Sebab masa tu kebetulan musim cuti. Ustazah kata untuk guru-guru kan, program untuk guru-guru yang tak berpeluang, untuk program yang Ustazah anjurkan, Ustazah buat musim cuti. Kebetulan anak saya yang nombor 3 tu duduk di UIA tu pun cuti. Dan anak saya yang bersekolah di tingkatan 5 ni pun cuti. Jadi saya tanya, jom kita pergi. Mereka berkata, jom. Jadinya itulah bermulanya. Bila sampai di sini semalam
Turun dari kereta, saya turun kat kafe tu. Tanpa saya kenal siapa-siapa pun kat situ. Datang seorang-seorang. Saya tengok, alhamdulillah ukhuwahnya menitik air mata. Betapa eratnya. Walaupun tak kenal ya, kita tak kenal pun. Tapi macam kita dah kenal bertahun-tahun. Itulah saya rasa seronoknya, bahagia betul saya rasa. Jadi saya rasanya di sini ya, saya boleh buat kesimpulannya. Program ni ialah program yang paling terbaik yang pernah saya masuklah. Segi ukhuwahnya, dari segi ilmunya. Banyak ilmu saya dapat dari Ustazah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Doakan saya juga istiqamah ya. Amin. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak Ustazah dan rakan-rakan semua. Alhamdulillah. InsyaAllah. Moral of the story, jangan bagi mic kat cikgu. Sekian dimaklumkan. Okay. Tak apa, terima kasih. Sebenarnya bahagia mendengar, cuma kita takut ada yang anak nak jemput awal dan sebagainya kan. Kita kena sharp on time. Maka anak-anak kepada Cikgu Teh kot yang dua orang tu. Ada tak dalam ni? Dua beradik, mailah Sat. Kenaikan nama saja. Mana tahu ada calon-calon mak mentua kat sini. Dia kan, saja je Ustazah gurau, jangan ambil hati. Cuma Ustazah nak gurau macam ni. Tak rugi kawan dengan acik-acik. Sebab kan, kita belum ada boyfriend pun kadang-kadang acik-acik ni sibuk. Alah, sejuknya mata, datang masjid, program ilmu, nanti ada je yang cop. Jangan cop lagi orang tengah belajar ni. Okey. Baik, nama je sayang. Nama sekarang ni buat apa? Yang mana satu UIA, mana satu Tingkatan 5? Nama Farzana. Sekolah lagi Form 5. Form 5. Rasa rugi tak Joan? Sebab kena lagi. Dia kena lagi. Biasa-biasa je. Sebab apa kena tanya? Sebab menyesal datang ikut mak. Kita kena off record lah pula kan. Kan orang muda tak nak join pula. Okey, UIA ya. Okey, tengah cuti. Okey, komen sikit. Assalamualaikum. Saya tak tahu nak cakap apa sebab ni first time lah saya join benda-benda macam ni. So saya rasa macam apa yang Ustazah cakap tadi macam deep sikit lah untuk saya. Itu je lah kot. Baik, terima kasih. Kan dia memang macam tu. Okey, boleh duduk. Last sebelum kita keluar minta tolong Kak Salina sebab dah duduk situ siapa suruh kan? Jadi dia dululah sebab Kak Salina sebenarnya dah lama dah dengan Ustazah Zai tapi macam malu-malu miau gitu. So hari ni kita bagi harimau sikit. Okey? Sebab apa? Dua anak muda kita ni muslimat dirahmati Allah, kita kena raikan bila kita jumpa golongan ni di mana-mana supaya mereka rasa selesa dengan mak-mak ni. Kan kalau tidak memang sebab itulah biasa je Ustazah dengar saya macam tak tahu nak cakap apa, tiba-tiba dia cakap juga. Maknanya semua kita boleh bercakap sebab Allah bagi. Jadi gunakan lidah hanya kepada bercakap yang baik-baik. Terakhir di dalam dewan ini sebelum kita berpindah kita akan bawa mikrofon ke tempat makan. Okey, untuk habiskan juga. Jangan kata lega aku tak payah dah. Kena juga. Sambil makan jangan ada yang tercekik sudah. Ustazah tahu dalam hati tu. Okey. Jadi Kak Salina nama dan nama Facebook dan apa yang Kak Salina sebab tahu Kak Salina banyak rehlah dah nak join. Tapi ada je halangan. Tapi hari ni acana boleh lepas daripada tali ikatan. Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Senang sakit tekak hari ni. Okey. Saya kenal Ustazah ni waktu masa PKP. Okey. Bila saya dengar ceramah-ceramah Ustazah ni memang macam kenalah pada diri saya. Deep sangatlah kan benda-benda tu. Lepas tu sampai suami saya cakap, oh dia dah ada Ustazah dah dia sekarang. Okey, yang rehlah ni memang banyak kali nak pergi. Tapi banyak kali tak jadi sebab dah habislah kita pergi-pergi. Jaga cucu lah. Sekarang dah ada cucu. Kadang ajak cucu dengar kuliah Ustazah kan. Sampai baring-baring dengan Ustazah pagi tu. Okey. Mak mentua pun ada juga. Tapi mak mentua dah balik kampung dah. Dia tinggal seorang je kat Kedah sekarang ni. Dulu dia duduk dengan saya. Kadang jaga bapak saya. Bapak saya dia terlantar lah kan. Kalau adik tak dapat jaga, kita jagakan dia lah. Gila-gila. Lepas tu yang ini, Kak Rodiah ni cakap, cepat saya nak booking cepat. Ya, kejap je
Lepas tu awal je terus booking. Tak tanya lagi abang tau. Lepas tu dia dah booking cakap, dah bayar dah tau, kena pergi. Maknanya lepas bayar baru minta izin. Tapi abang cakap okey boleh. Dia cakap sebab dia dah biasa nampak akak selalu tengok ceramah kan. Dia kata tak apa. Cucu hari ni dia jaga. Baik. Okey Ustazah. Okey itu je ya. Tak boleh cakap lama. Okey Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bila kerana Allah hilang segala lelah. Bila ada tautan ukhuwah, insya-Allah semuanya indah, ya. Apatah lagi yang hanya tak sampai 24 jam, saya bawa jemaah umrah hampir 2 minggu, macam dah kenal 20 tahun. Syaratnya hati tu niat nak berukhuwah fillah. Tak ada kepentingan sebab kereta kau besar aku nak kawan dengan kau, senang nak tumpang, sebab kau orang kaya raya, tak. Yang miskin pun boleh jadi kaya dengan tautan ukhuwah yang indah. Percayalah. Okay, jadi insya-Allah kita akan berjumpa di tempat makan. Jangan ada barang tertinggal dalam bilik, dah waktunya kita check out. Lepas tu kita bersantai-santai sambil dijemput oleh keluarga yang nak dijemput di Dewan Makan. Siap semua ta'aruf cinta, baru saya lepaskan balik. Walaupun sejujurnya saya pun nak balik cepat. Okay. Jadi terima kasih banyak. Okay, silakan. Saya nak ucapkan pertama sekali pinjam mic Oh, tu dia. Pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Kak Ida kita. Sebenarnya dia yang perkenalkan. At first saya jumpa Ustazah, saya ingat Ustazah ni Cina Mu'alaf. Dalam YouTube, saya ni dulu adalah seorang yang sangat panas-panas. Kalau saya bercakap tu, kalau saya marah tu, segala macam 4 letter words mesti keluar. Memang saya pemarah orangnya. Lepas tu, kalau bukan salah saya, salah orang, lagilah saya marah. Jadi bila saya dengar pertama sekali Ustazah punya ceramah dalam tu, jangan benci ke orang. Kalau kita buat apa-apa pun bukan sebab orang tu, kerana Allah. Dia kata macam tu. Jadi daripada situ saya banyak sangat belajar. Dan sebenarnya saya dalam hidup ni saya mencari-cari. Bila tak dapat saya cari. Saya nak apa yang saya cari tu sampai dapat, iaitu redha Allah. Dan saya rasa percaturan Allah itu adalah yang terbaik apabila saya dapat kenal Kak Ida. Kak Ida pun ajak, jomlah join program ni. Nak pergi Melaka pula penuh. Sekejap nak mencelah. Ada orang komen, kakak ni memang nampak sangat kegarangannya. tapi dia pun tak tahu sekarang dah jadi kelembutannya. InsyaAllah. Jadi apa yang saya belajar daripada Ustazah tu banyaklah. Sebenarnya kalau kita redha, maka Allah pun akan redha kita. Dan insya-Allah apa yang kita cari, keredaan Allah tu kita akan dapat. Kita akan istiqamah sampailah kita pejam mata, kita bertemu dengan dia. InsyaAllah saya doakan sahabat-sahabat syurga saya di sini juga akan mendapat redha Allah. And then kita pergi dalam keadaan husnul khatimah, tanpa hisab dan azab, terus ke syurga Firdaus Allah, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak-banyak pada Ustazah dan semua peserta yang ada kat sini. You all the best. Okay. Terima kasih Ustazah. Dekat dengan perut kita, lapang ada masing-masing. Kemaskan barang dalam bilik. Kita jumpa lagi di Dewan Makan. Kita pandang ruangan ini yang begitu indah. Jadi di ruang depan itu, dekat kafe nanti, ke sekarang je tengah ada semua ni. Kita berdiri sekejap semua, kita nak buat macam foto group lah. Okay, foto group. Jadi merapat je dekat kerusi ni. Jaja akan berdiri kat depan ni untuk ambil gambar kita sama-sama. Boleh? Semua nak pergi bilik ke nak pergi makan? Mana? Mesti ada nak pergi bilik ni, nak check out kan? Jadi merapat je, tak payah ubah-ubah kedudukan. Jaja akan ambil dari depan. So yang live kita off dulu. Kami nak lunch sambil sambung ta'aruf di Dewan Makan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okey, rapat-rapat. Jaja berdiri kat sini untuk ambil kita.
Okey, inilah kita punya peserta-peserta.